Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni, koleksi hadis hukum oleh Syekh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Koleksi hadis hukum jilid kedua oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita dalam bab yang pertama lagi, iaitu mendirikan solat dan hukumnya. Mendirikan bab yang pertama, pembahasan kedua ni solat fardu dan hukumnya. Bab pertamanya mendirikan solat dan hukumnya. Kita dah bahas tiga topik ni masalah. Solat 5 ada permulaan diperintahkan mengerjakannya. Orang-orang yang diwajibkan solat dan yang dibebaskan kewajipan solat dah. Yang meninggalkan solat dan hukum-hukumnya. Hari ini kita nak bincang yang ke-150. Siksaan yang dijatuhkan atas mereka yang meninggalkan solat dan kedudukan orang yang hanya membaca syahadah, mengucap sahaja. Masalah ke-150 ni, tajuk dia siksaan yang dijatuhkan ke atas mereka yang meninggalkan solat dan kedudukan orang-orang yang hanya membaca syahadah, mengucap sahaja. Dia tak solat. Macam mana dah? Hadis ke-291, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kan lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannah man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Hadis ke-291 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memfardukan atas hamba-hambanya solat 5 waktu. Barang siapa yang mengerjakannya dengan sempurna, tidak menyia-nyiakan sesuatu darinya, solat itu, kerana menyepelekan, meremehkan hak solat, maka baginya ada jaminan perjanjian Allah. Siapa-siapa tidak menyia-nyiakan sesuatu dari solat itu kerana meremehkan hak solat, maka baginya ada jaminan perjanjian Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, tak ada baginya jaminan atau perjanjian dari Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Kata jaga solat lah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampunkan dosanya, dan jika Allah kehendaki, Allah mengazabkannya. Hadis Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah. Kita pergi pula hadis ke-292 dah. 292. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah al-maktubah fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un akmilatil faridah min tatawwu'i thumma yuf'alu bi sa'iril a'mali al-mafruḍah mislu dhalik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibn Majah. Hadis 292 dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya permulaan amal yang dihisap, yang dihitung buat seorang hamba pada hari kiamat ialah solat maktubah, solat 5 waktulah, yang fardu dah. Jika sempurna solatnya tersebut, disempurnakanlah urusan solat baginya. Jika tidak sempurna solat maktubah ini itu, solat 5 waktu dia tu, dikatakan pada pemeriksa dah, cuba periksa solat sunatnya. Jika ada solat sunatnya, disempurnakanlah solat maktubahnya dengan solat-solat sunat tersebut. Demikian dilakukan terhadap segala amalan-amalannya yang lain. Zakat disempurnakanlah sedekah dia. Puasa fardu disempurnakan puasa sunat gitulah. Solat sunat, solat fardu disempurnakan solat sunat. Hadis Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Hadis 293 an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata wan naru haqqan adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana 'alaihi min al-'amal. Muttafaqun 'alaih. Hadis 293 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku bahawa tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya tidak ada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad utusannya, bahawa Isa hamba Allah dan kalimahnya yang dicampurkan kepada Maryam, dan sesuatu ruh daripadanya, bahawa syurga neraka benar adanya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam syurga menurut keadaan amalannya. Hadis Bukhari dan Muslim.
Jadi amal yang banyak, syurga tinggi. Amal yang rendah, syurga tapi masuk syurga lah belakang. Syarat masuk syurga lah. Tapi tahapnya berdasarkan amalan. Hadis ke-294 an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi riwayat Bukhari. Hadis ke-294 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia di hari kiamat dengan syafaatku, syafaat Nabi ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus bersih, kokoh terpatri dalam lubuk jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-295 an Uthman bin Affan radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Hadis ke-295 dari Uthman bin Affan radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati sedangkan dia meyakini benar bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, masuklah ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Sahih Muslim di satu musa 26. Hadis ke-296 an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarkus salah. Rawahu jamaah Imam Bukhari dan Nasa'i. Dari Jabir radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri-ciri yang membezakan seorang muslim dan kafir ialah meninggalkan solat. Hadir jemaah selain Al-Bukhari. Jadi orang tinggal solat tu tanda kafir, orang solat tanda Islam ni. Macam tu dah. Hadis ke-297 an Buraidah radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Rawahu jamaah. Hadis ke-297 dari Buraidah radhiyallahu berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian batas yang diletakkan antara kita umat Islam dengan orang kafir ialah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat, kafirlah dia. Hadis Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Hadis 298 an Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nurun wala burhanun wala najah wa kana yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Hadis ke-298 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara solat dengan sebaik-baiknya, maka solatnya akan menjadi nur baginya yang akan menerangi jalan, burhan yang menguatkan hujahnya, dan tenaga melepaskan diri di hari kiamat. Barang siapa tidak memelihara solat dengan sebaik-baiknya, maka tak ada baginya nur, burhan, dan tak ada yang melepaskan diri dari azab di hari kiamat. Dia dikumpulkan pada hari itu berserta Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadir Ahmad. Kalau tak salat bersama Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf bangkit di pada mahsyar nanti dah. Hadis ke-299 an Abdullah bin Syaqiq al-Uqali radhiyallahu qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-'amali tarku kufrun ghairu as-salah. Rawahu Tirmizi. Hadis ke-299 dari Abdullah bin Syaqiq al-Uqali radhiyallahu berkata, sahabat Rasulullah SAW semuanya menetapkan bahawa amalan orang yang meninggalkannya boleh dianggap kufur, kafir, hanyalah solat lah. Solat tinggal kat kafir, hal lain boleh tutup lagi dah. Okey, poin perbahasan pertama. Hadis ke-291 juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, Malik dan Ibn Sakan. Kata Ibn Abdul Bar, hadis ini sahih. Hadis ini menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat tidak dikufurkan dan tidak kekal dalam neraka jahanam dah. Dia kata Allah nak azab. Kalau Allah nak maaf dah. Oleh hadis ini tidak jadi kafir dah orang tinggal solat. Ikut hadis 291. Hadis ke-292 ini dipandang sahih oleh Ibn Qattan dan Al-Iraqi. Hadis ini menyatakan bahawa kekurangan dalam menunaikan amalan fardu dapat disempurnakan oleh amalan sunat nawafil. Dan menyatakan pula bahawa seorang yang meninggalkan solat tidak dikufurkan kerana mengingatkan kekurangan fardu tersebut. Boleh dengan dasar tidak mengerjakan sebagainya, boleh pula dengan dasar kekurangan sifat-sifat yang menyempurnakannya. Ada juga kata ulama kata sifat-sifat yang tak sempurna dah. Rokok, sujud ke apa. Ada kata tak salat langsung pun ditampung dengan ditinggal salat-salat fardu pun ditampung dengan solat-salat sunat. Ada kata gitu dah. Hadis ke-293 menyatakan bahawa seseorang yang telah mempercayai adanya Allah dan mempercayai kerasulan Muhammad serta mempercayai Isa hamba Allah dan kalimahnya dan ruhnya,
Dan mempercayai syurga neraka nescaya ada jalan untuk masuk syurga walaupun amalannya jauh dari sempurna, walaupun dia mungkin tak solat. Sebab dia ada akidah yang kuat, mempercayai syurga neraka, ada boleh masuk syurga lah walaupun tak solat dah. Maksudnya tak kafir lagi lah. Hadis ke-294 menyatakan bahawa orang yang mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah dengan ketulusan hatinya memperoleh syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Siapa dia ucap la ilaha illallah, walaupun dia ni solat pun tidak, mungkin lah dia boleh syafaat Nabi lah akhir kiamat lah. Secara zahir hadis gitulah. Hadis ke-295 menyatakan bahawa seorang yang telah bersyahadat berarti baginya telah ada jalan untuk masuk syurga. Hadis ke-296 menyatakan bahawa meninggalkan solat menjadi kafir. Hadis ke-297 juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi dan Ibn Majah. Kata Tirmizi, hadis ini hasan sahih, juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kata Ibn Qayyim, hadis ini diriwayatkan menurut syarat Muslim, sahih Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir ialah solat. Apabila seorang meninggalkan solat itu, maka ia menjadi kafir. Ikut hadis itu. Hadis ke-298 kata Hafiz Al-Munziri sanadnya baik. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Hadis ini menyatakan bahawasanya pada hari kiamat solat adalah nur bagi orang yang mengerjakannya, dia cahaya. Kata Ibn Qayyim dalam As-Salah, disebutkan 4 tokoh kesesatan. Yang tersebut dalam hadis ini adalah untuk memberi pengertian dengan secara halus bahawa pertama, orang meninggalkan solat kerana dibimbangkan harta dikumpulkan beserta Qarun. Adik-beradik Qarun. Bila tak tinggal solat kerana harta dah. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat kerana dibimbangkan harta. Yang kedua, orang yang meninggalkan solat kerana mabuk kekuasaan dikumpulkan bersama Fir'aun. Gila kuasa dah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan solat kerana kesombongan dalam pemerintahan dikumpulkan beserta Haman. Ni menteri-menteri apa dah. Yang keempat, orang meninggalkan solatnya kerana dilalaikan oleh perniagaan dikumpulkan dalam golongan Ubay bin Khalaf. Itu hadis ke-299 di Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Mustadrak. Menurut Al-Hakim, hadis ini diriwayatkan menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan hadis ini dalam Al-Talkhis Al-Habir dengan tidak mencacatkannya. Hadis ini menyatakan bahawa para sahabat semuanya hanya mengkufurkan orang yang meninggalkan solat saja. Amalan lain tak boleh dari kafir, tinggal solat jadi kafir dah. Itu ikut hadis-hadis ni kuatlah. Syarat Bukhari Muslim. Talkhis Habir. Talkhis Habir ni detail lah. Pada tu pun dia tidak mencacatkannya dah. Anggap sahih lah, kuat dah. Okay, hadis kedua dah. Perbahasan kedua, para ulama Islam telah tidak berselisih faham tentang mengkafirkan orang yang meninggalkan solat lantaran mengingkari kefarduannya. Anda sepakat. Siapa jika tak pergi solat, tak mau solat, kenapa tak mau solat? Tak wajib, dia kata dah. Tak semayang pun tak apa, semayang dengan hati pun tak apa dah. Ni tak apa. Ini kafir sungguh dah. Tak ada khilaf dah. Terkecuali jika orang itu baru saja memeluk agama Islam, belum lama mempelajari Islam untuk mengetahui hukum hakamnya dah. Dia tak tahu apa-apa masuk Islam, tak tahu wajib. Solat pun dia tak wajib, maka orang ni tidak boleh kita kafirkan lagi dah. Mengenai orang yang meninggalkan solat kerana kemalasannya tetapi mengakui kefarduannya, para ulama berlainan pendapat, berbeza-beza pendapat, khilaf. Ada yang menghukumkan kafir orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ada tidak mengkafirkan, hanya memfasikkannya sahaja. Betul. Okay, pertama, golongan yang mengkafirkan orang yang meninggalkan solat maktubah. Kata Ibn Abi Syaibah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa meninggalkan solat, kafirlah dia. Sahih lah. Kata Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, aku mendengar Ishaq Ibn Ruhawai berkata, telah sahih hadis dari Nabi bahawa orang yang meninggalkan solat itu kafir. Telah sahih dah. Diriwayatkan dari Hamad bin Zaid dari Ayub, katanya meninggalkan solat itu kufur. Tidak ada perselisihan faham tentang hal ini. Kata Muhammad Ibn Hazm, telah dinukilkan dari Umar, Abdul Rahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain bahawa orang yang meninggalkan satu solat fardu sahaja dengan sengaja hingga keluar waktu solatnya itu dihukum kafir dan murtad. Tu Ibn Hazm kata dia. Dia kata ni sahabat-sahabat faham gitu. Tinggal sewaktu saja, keluar waktu, kafir murtad ni. Kata Al-Munziri, segolongan sahabat besar dan tabi'in mengkafirkan orang yang meninggalkan solat yang dengan sengaja hingga luput waktunya. Beramal lah segolongan sahabat besar dan tabi'in ni.
Sengaja tinggal solat tu kafir dah. Di antara para imam mazhab yang berpendapat sedemikian ialah Umar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ishaq Ibn Rahawih, Ibn Barak, An-Nakhai, Al-Hakam, Ibn Uyainah, Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dan lain ramanya yang kata tinggal solat kafir dah dia. Okey, yang kedua, golongan yang tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan solat. Golongan Syafi'i, golongan Maliki dan golongan Itrah Ahlul Bait ni menetapkan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja asal tetap mengakui kefarduannya tidaklah dihukum kafir walaupun mereka dihukum bunuh jika tak mau bertaubat. Itu kata Syafi'i Maliki ni. Kata Abu Hanifah segolongan ulama Kufah dan Muzani orang yang meninggalkan solat tidak kafir, tidak dihukum kafir, hanya dihukum orang durhaka sahaja. Okay, hujah dikemukakan oleh kedua belah pihak. Golongan yang mengkafirkan berhujah berasal dengan hadis-hadis nombor 296, 297, 298, 299 dan dengan hadis-hadis yang semakna dengannya dan masih banyak lagi had kita kafir tinggal solat ni. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada zahir hadis tersebut. Mereka tidak mentakwilkannya. Golongan tidak mengkafirkan berhujah dengan firman Allah, firman Tuhan, bahawasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia dan mengampuni segala dosa-dosa yang lain dari itu. Dan mereka beralasan pula dengan hadis nombor 290, 291, 292, 293 dan 294. Cerita sini, Allah tidak ampun dosa syirik. Dan apa segala dosa lain termasuklah tinggal solat. Dia faham gitulah. Tapi ulama lain jawab pula, tinggal solat tu syirik dah. Itu perbahasan lah. Kata mereka yang dimaksud dengan kufur oleh hadis tersebut ialah kufur nikmat, bukan kufur sebenarnya. Kufrun duna kufrina. Yang mengingkari nikmat Tuhan seluruh sekalian alam. Sebagai mereka berkata dimaksud dengan kekafiran ialah kemungkinan bahawa membawa kepada kekafiran. Hadis sebut kafir itu bukan kafir sungguh. Boleh bawa kepada kekafiran. Atau menyerupai perbuatan orang kafir atau mengakibatkan dihukum dengan hukuman yang sama atas orang kafir, yakni dibunuh. Bukan kerana kafir, tapi hukum dia serupa dengan kafir, kena bunuh. Selain daripada itu, para ulama berbeza-beza pendirian tentang seorang yang hanya mengucapkan dua kalimah syahadah atau la ilaha illallah saja, tapi tak solat apa ni. Apa ucapan itu menjaminkan dengan sendirinya bahawa pengucapnya pasti masuk ke dalam syurga, atau ucapan itu berkait dengan berbagai rupa tugas dan kewajipan lainnya? Adakah secara zahir gitu saja kita faham, ataupun makna tersirat? Dan dia mengucap mesti solat. Gitulah. Ada kata tak solat pun boleh masuk syurga juga. Maksudnya masuk Islam lagi lah. Kata Asy-Syaukani, seluruh ulama baik dari golongan Asy'ariyah dan dari golongan Maturidiyah maupun dari golongan Mu'tazilah berpendapat, iaitu bahawa hadis-hadis yang menerangkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke syurga masih dikaitkan dengan mengerjakan tugas-tugasan agama yang lain yang diwajibkan oleh Allah dan dengan catatan tidak mengerjakan sesuatu dosa besar dan telah bertaubat. Maksudnya bukan masuk sebut la ilaha illallah tu masuk syurga. Belum tentu lagi. Mereka berpendapat bahawa semata-mata mengucapkan dua kalimah syahadah tiada dah memastikan masuk ke syurga. Daripada itu mereka bersih faham tentang kekal atau tidaknya orang yang mengerjakan dosa besar tidak bertaubat dalam neraka. Sedangkan dia pernah mengucapkan dua kalimah syahadah. Secara umum gitulah. Okey, para Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah ni menetapkan bahawa orang yang demikian itu kekal dalam neraka. Tinggal solat ke apa, kekal neraka dah. Golongan Asy'ariyah menetapkan tidak kekal dalam neraka. Orang itu dimasukkan dalam neraka sekadar kerana banyak dosanya. Kemudian dipindahkan ke dalam syurga semula. Okey, ringkasnya semua ulama berpendapat bahawa tidak semata-mata orang mengucapkan kalimah syahadat menjaminkan syurga. Dihakayatkan dari Ibn Musayyab ujarnya, ketapa yang dikandung hadis itu adalah dikala belum lagi difardukan berbagai rupa fardu yang lain. Dah. Kata Nawawi, hadis ini terlalu ringkas, terlalu mujma'. Ringkasnya. Terlalu umum dah. Tidak jelas perintahnya, perinciannya. Kerana itu perlu kepada ulasan dan penjelasan. Maka makna barang siapa membaca kalimah la ilaha illallah masuk syurga tu, ialah membaca kalimah dan menunaikan segala haknya dan segala fardunya, kata Imam Nawawi dah. Pendapat ini dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri. Bukan sekadar mengucap terus masuk syurga dah. Al-Bukhari berkata dengan mengucapkan kalimah itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah tidak, saja boleh masuk ke syurga adalah jika diucapkan dikala menyesali perbuatan maksiat, bertaubat dan lalu mati sebelum dapat mengerjakan suatu dosa yang lain. Baru masuk syurga ni.
An-Nawawi berkata hadis yang berkenaan dengan soal ini dapat kita kompromikan dengan jalan menetapkan bahawa yang dikendaki dengan berhak masuk syurga bagi mereka mengucapkan kalimat tauhid ialah masuk syurga sesudah diazab di neraka. Itu jelas dah. An-Nawawi ni paling sedap dengar dah. Dia buat dosa ngucap tapi mesti masuk syurga. Pasti masuk syurga, belum tentu masuk lalu masuk syurga dah. Mungkin dia diazab dalam neraka dulu kerana dosa dia dah. Tinggal kewajipan dia. Okey. Itulah pendapat yang paling kuat, iaitu masuk syurga tu. Pasti masuk syurga kalau dia ada kalimah tauhid la ilaha illallah tu. Tapi dia kalau ada dosa dia masuk neraka dulu dah. Okey, poin ketiga, perbahasan ketiga. Masalah mengkafirkan atau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat telah ditahqiqkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab As-Salah. Di bawah ini kami nukilkan beberapa yang dipandang perlu sahajalah. Kita ambil daripada kitab Ibn Qayyim. Apakah ringkasan pendapat dia dah. Untuk mengetahui mana yang benar dari dua aliran faham yang telah diperdebatkan para mujtahidin, kita hendaknya lebih dahulu mengetahui hakikat iman dan hakikat kufur. Apa iman, hakikat iman dan apakah hakikat kufur, nak faham orang tinggal solat ni kafir atau tidak. Sudah kita mengetahui hakikat iman dan kufur, barulah sah kita menetapkan kekafirannya. Sudah kita mengetahui hakikat iman dan kufur, barulah sah kita menetapkan kekafirannya atau tidak kekafirannya. Kerana iman dan kufur itu dua hal yang berlawanan. Apabila hilang salah satunya, maka yang lain akan menggantikannya. Jadi kalau iman ada iman, tak ada kufur. Kalau ada kufur, tak ada iman. Gitulah. Mengingatkan bahawa iman satu pokok dasar yang mempunyai beberapa cabang dan tiap-tiap cabang dinamainya juga iman. Sebagaimana orang menamai pelepah kelapa dengan pelepah kelapa. Solat pun menjadi sebahagian dari iman. Zakat, haji, puasa dan amal-amal batin seperti malu, menyerahkan diri kepada Allah, takut akan Allah, masing-masingnya adalah sebahagian dari iman juga. Malu pun iman juga. Kerana semuanya berpokok daripada iman. Takut Allah kepada. Cabang-cabang iman pun ada yang menghilangkan seluruh iman, ada yang tidak menghilangkan seluruh iman. Ada pula berapa cabang rangka yang dihubungkan kepada cabang-cabang yang menghilangkan sebagai iman. Apabila iman dianggap merupakan satu sistem, maka cabang iman adalah subsistemnya. Demikian pula keadaan kufur, kafir ni. Kufur itu berpokok dan bercabang juga. Sebagaimana cabang-cabang iman dinamai iman juga, maka begitu pula cabang-cabang kufur dinamakan kufur juga. Sebagaimana menjadi cabang atau bahagian bagi kufur. Tadi iman dah. Iman ni pokok. Kita kerak daun dia, gapo dah. Ranting dia. Masih orang panggil pokok dah. Tak hilang lagi. Tak mampu pokok tu lagi dah. Kerak batas taman apa, panggil pokok lagi kalau boleh cam ni. Begitu. Kufur ni ada cabang dia juga seperti iman tadi. Dia buat ni, ada semua perkara syirik, semua perkara kufur ada. Tapi ada setengah tu buat sikit lah, tapi orang panggil kufur. Ada setengah tu sedikit tu tak panggil kufur dah. Gitulah nak. Sesungguhnya cabang-cabang iman ada yang berupa ucapan lidah dan ada juga yang berupa perbuatan anggota badan. Demikian juga cabang-cabang kufur ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan dan tingkah laku. Maka di antara cabang-cabang iman, baik yang berupa ucapan maupun yang merupakan perbuatan, ada yang menjadi hilang seluruh iman. Sebaliknya ada beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang menjadi cabang kufur bila dilakukan berwujudlah kekafiran. Jadi itu hakikat dia. Hakikat iman terdiri dari ucapan dan amalan anggota. Ucapan itu dibahagi menjadi pertama ucapan hati, jiwa seperti i'tiqad. Dalam hati ya. Dia kafir dak. Tapi orang tak tahu kafir betul lah dah ataupun dia beriman. Yang kedua, ucapan lidah lisan seperti menyebut dua kalimah syahadah. Dia bukan yakin dalam hati saja, dia sebut dua kalimah syahadah.
Okay, perbuatan atau amalan-amalan anggota terbahagi kepada pertama amalan hati seperti niat dan ikhlas, dan amalan yang kedua amalan anggota seperti solat. Amalan anggota pun ada dua jenis, ada hati, ada amalan anggota dah. Maka bila keempat perkara ini hilang, ucapan hati pun tak ada, ucapan lidah pun tak ada, amalan hati pun tak ada, amalan anggota pun tak ada, hilanglah seluruh imannya sama sekali. Bukankah apabila telah hilang tasdiqul qalbi, pengakuan hati, sedang dia ini suatu bahagian dari iman, tidak berguna lagi segala bahagian lain. Hati tak percaya, dia mengucap munafik dah. Dia kafir juga dah. Zahir ni Islam tapi kafir lah sebenarnya. Walaupun dia mengaku jumpa Nabi berkali-kali lah. Tapi dia tak percayalah hati dah. Kafir kot, teguh dah. Apabila hilang amalan hati sedangkan i'tiqad dan tasdik masih ada, Ahlussunnah semua bermufakat menetapkan bahawa i'tiqad dan tasdik qalbi sebagai tidak ada lagi. Jadi kalau tak ada amalan hati, amalan ucapan i'tiqad pun tak ada lah amalan hati dia, dan amalan anggota tidak diterima lah. Umpamanya apabila seorang telah hilang daripada cinta hatinya kepada Allah, tak sayang pada Allah, dan telah hilang daripadanya rasa tunduk kepada Allah, tidaklah berguna lagi pengakuannya bahawa pada Allah dalam hatinya. Tak bergunalah, dia tolak Allah sebagai Tuhan. Apabila dihukum hilang iman lantaran kehilangan amalan hati, suatu amalan hati seperti hilang cinta kepada Allah dan hilang rasa tunduk patuh kepada Allah, maka tidaklah diingkari lagi jika dikatakan telah hilang iman disebabkan oleh hilang sebesar-besar amalan anggota seperti solat. Istimewa jika solat itu ditinggalkan lantaran tidak cinta lagi kepada Allah dan tidak tunduk patuh kepada Allah. Tidak cinta dan tidak mengikut itu membawa kepada tidak diakui lagi akuan membenarkan dengan hati. Jadi dia ni tanda protes yang zahir, yang terang benderang, memberontak secara jelas kali tinggal solat, menentang Allah. Sekiranya hati jiwa mentaati dan menuruti, tentulah tampak padanya pada anggota, yakni anggota mengikuti dan menuruti. Jadi mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhkan segala yang dicegah. Paling kurang solat tiba-tiba solat kita kerja. Jadi dia ni tanda tolak dalam hati pun tanda juga. Tidak menuruti dan mentaati mewujudkan tidak membenarkan. Harus diketahui bahawa hakikat iman ialah membenarkan dengan hati yang dituruti oleh ketaatan anggota badan. Itu hakikat iman. Demikian juga kedudukan makrifah. Kenal Allah. Bukan makrifatullah lepas tu tak salah. Dia kenal Allah mesti dia solat. Bukanlah makrifah semata-mata mengetahui dan mengenali. Makrifah ialah mengakui dan mengenali yang disertai oleh bekerja dan mengikuti. Pengertian kufur. Kufur itu pun terbahagi kepada dua. Kufur amali dan kufur juhudi. Dan inadi. Kufur amali dan kufur juhudi. Kufur amali, ada yang menentang iman. Ada yang tidak menentang iman. Sujud kepada berhala, menghina Al-Quran atau menghina Nabi, memaki Nabi kepada adalah perbuatan-perbuatan kufur yang menentang iman, yang merosakkan iman, jadi kafir tu. Sujud pada berhala, hina Quran, hina Nabi. Mengingat hal ini, nyatalah bahawa meninggalkan solat tergolong ke dalam kufur amali. Maka tidaklah dapat kita menghilangkan nama kufur dari orang yang meninggalkan solat tersebut. Kufur yang diberikan pada orang yang meninggalkan solat adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Betul, dia bukan i'tiqad, tapi kufur amali. Perbuatan dia sujud kepada berhala, seperti orang tak solat seperti sujud pada berhala. Sujud pada benda lain. Gitulah, tak mau solat. Jadi kufur amali. Memang dapat kita katakan bahawa orang yang meninggalkan solat itu kafir, kerana keterangan dari beberapa hadis bahawa Nabi SAW menamai mereka demikian. Jelas dan terang. Dia kata orang tinggal solat kafir. Kita boleh sebutlah orang tinggal solat kafir. Tapi orang tertentu tak boleh sebut. Dia mamak ni tinggal solat kafir tak boleh. Tapi kita nak sebut secara umum gitulah. Siapa tinggal solat kafir boleh kita sebut. Sebab Nabi pun sebut. Hanya kekafiran yang diberikan kepada orang yang meninggalkan solat itu kufur amali, bukanlah kufur i'tiqadi. Demikianlah dimaksudkan oleh para sahabat dalam menamakan orang yang meninggalkan solat dengan si kafir. Para sahabatlah orang yang lebih mengetahui maksud Al-Quran dengan kedudukan Islam dan kedudukan kufur dan segala yang melazimi Islam, iman dan kufur itu.
Janganlah hendaknya kita menerima berbagai-bagai rupa faham dalam soal ini, selain diperolehi dan diterima dari para sahabat. Jadi apa-apa tak faham, ikut kata sahabat. Ikut apa yang sahabat faham. Jangan lagi dia. Jangan ikut mazhab, ulama mazhab sekalipun kalau sahabat tersebut. Ikut kalau berbeza sahabat baru kita cuba cari yang kuat. Tapi sahabat sepakat dia kata kafir, kafirlah. Para mutakhirin banyak yang tidak dapat memahamkan maksud itu. Kerana demikian terbahagilah mereka kepada dua bahagian. Pertama, golongan yang mengeluarkan orang yang mengerjakan dosa besar dari iman Islam dan menghukum mereka dengan kekal abadi dalam neraka. Ini satu golongan. Yang ambil hadis ni, tinggal solat kafir ni, habis kata kekal abadi neraka. Sahabat tak bahagia itu pun. Yang kedua, golongan yang menyatakan bahawa para peninggal solat masih dihukum sempurna imannya, Islamnya. Ada kata sempurna nak, serupa iman sempurna tak rosak langsung tinggal solat. Golongan apa? Dipanggil golongan Islam liberal dah. Kedua golongan ini tergelincir dari kebenaran. Sesungguhnya sebagaimana kufur terbahagi dua, begitu juga syirik. Ada yang syirik yang mengeluarkan kita dari agama, iaitu syirik akbar, waliyazubillah. Ada yang tidak mengeluarkan kita dari agama, iaitu syirik asghar, waliyazubillah. Demikian juga keadaan nifak. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqad mengeluarkan kita dari agama. Nifak amali tidaklah mengeluarkan, nifak amal tidak mengeluarkan kita dari agama. Terkecuali jika nifak amal itu telah berurat berakar pada jiwa kita, waliyazubillah. Apabila nifak amal telah terhuncam kukuh dalam lubuk jiwa manusia, mungkin boleh mengeluarkan manusia itu dari iman seluruhnya. Walaupun manusia itu masih tetap bersolat, berpuasa dan mengakui dirinya Muslim, tapi kerana dia ni telah nipu sama tak, bohong sama tak. Dia berasa tak takut syurga neraka, solat tak percaya syurga neraka. Solat tu kerana adat. Puasa pun kerana adat. Orang Melayu puasa, pakat puasa, puasa watak. Jadi dia ni seolah berpura-pura munafik. Dan ketahuilah bahawasanya kufur dan iman mungkin saja berkumpul pada diri seorang. Syirik dan tauhid, takwa dan fujur, fasik, nifak dan iman boleh bercampur, boleh berkumpul daripada seorang. Maka bila terdapat pada seorang suatu rangkai dari rangkaian iman atau beberapa rangkaian, terkadang-kadang dinamai mukmin. Terkadang-kadang belum dinamakan mukmin lagi. Sebagaimana apabila terdapat pada seorang satu rangkai dari rangkaian kufur, terkadang dinamai orang itu dengan kafir. Kafir, ada kata boleh kata kafir dah. Dan terkadang belum dinamai demikian. Ini tinggal solat. Nama perbuatan tu kafir dah. Tapi orang itu belum tentu lagi kita boleh panggil kafir dah. Kerana tidak mesti dengan adanya suatu rangkai iman sudah dinamai mukmin. Sebagaimana pula tidak lazim dengan adanya satu rangkaian kafir dinamakan sudah kafir, dinamai sudah kafir. Umpamanya seorang yang mengetahui sedikit dari ilmu kedoktoran tidak dinamakan doktor lagi, walaupun ilmu yang ada padanya itu diakui ilmu kedoktoran. Disebut tu betul, serupa dengan ilmu kedoktoran. Tapi itu je tahunya, hal lain tak tahu dah. Tak boleh kita panggil doktor. Adapun inti dari perbicaraan kita ini ialah untuk menentukan apakah solat itu syarat sah iman itu. Bagaimana macam dalil yang telah dibentangkan dalam solat ini menunjukkan kepada tidak terimanya amalan-amalan seorang jika orang itu tidak solat. Solat adalah kunci pintu gerbang. Solat adalah pokok modal. Mustahil seseorang perolehi laba dan untung jika tidak bermodal. Maka bila seorang meninggalkan solat, merugilah dia dalam semua perniagaannya. Tak terima amalan-amalan yang lain kalau tak solat. Puasa, terima zakat, terima. Hal ini telah disyaratkan Rasul dengan sabdanya, jika solat disia-siakan, tentunya yang selain dari solat, lebih-lebih lagi ia sia-siakan. Dan bersabda pula Nabi SAW, amal yang paling mulia, mula sekali diperhatikan pada hari kiamat ialah solat. Apabila solat itu cukup sempurna, barulah ditengok kepada amalan-amalan yang lain. Jika solat tidak mencukupi, tiada lagi dilihat dan diperiksa amalan-amalan lainnya. Zakat, puasa apa, ibadah lain tak tengok dah. Pakai confirm dah tak jadi bagian. Sebabnya solat tu asalnya kena solat dulu sebelum. Keringkasannya dapat kita fahamkan dari uraian-uraian ulama dalam masalah ini bahawa seorang yang meninggalkan solat satu atau dua kali tiadalah dihukum kafir yang boleh mengeluarkannya dari agama. Sekali dua solat, tinggal solat dah. Tak boleh kata kafir dah. Keluar daripada agama dah. Kita boleh sebut ni secara umum lah, siapa tinggal solat kafir. Tapi orang tertentu tak boleh. Atau tiadalah yang demikian itu mengekalkan dalam neraka.
Tetapi apabila terus-menerus tidak bersolat, setahun, bertahun-tahun tak solat, maka itulah tanda iman tidak bersemi dalam jiwanya sama sekali. Dan itulah tanda bahawa pengakuannya tidak benar sama sekali. Yang mengaku Islam macam mana, tak solat langsung ni. Maka inilah dia menyebabkan ia kekal dalam neraka juga. Ia bohong saja sebut ia beriman. Solat pun tak solat langsung, bertahun tak solat. Beriman macam mana kan? Lagi kau jauh. Okey, baca lagi lah tak? Masalah ke-151, meninggalkan solat dengan sengaja. Hadis ke-300 dah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fatathu salatul asri fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja melupakan salat asar, meninggalkan salat asar dah. Fatathu dah, melupakan salat asar, meninggalkan salat asar sehingga keluar waktunya, maka seolah-olah dia memusnahkan keluarganya dan hartanya. Wutira ahlahu wa maluhu, kehilangan keluarganya, habis mati, habis musnah keluarganya dan hartanya. Dari Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, seterusnya hadis ke-301 Anil Dhahak Ibn Uthman qala inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala fi khutbatihi bil Jabiyah ala inna as-salata laha waqtun syaratuhu Allahu la tasluhu illa bihi. Rawi Ibnu Hazm. Dari Dhahak bin Uthman menerangkan bahawasanya Umar bin Al-Khattab berkata, ketahuilah olehmu bahawa semua, sesungguhnya salat itu mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Tiada dianggap baik salat itu melainkan di waktunya masing-masing. Hadis Ibnu Hazm. Rujuk Syarah Mahallat jilid 2 muka surat 239. Okey, hadis ke-302 an Qatadah radhiyallahu qala inna ibn Mas'ud radhiyallahu kana yaqulu inna lis-salati waqtan ka waqtil hajj fasallu as-salata li waqtiha. Rawi Ibnu Hazm. Hadis 302 dari Qatadah radhiyallahu menerangkan bahawasanya Ibn Mas'ud radhiyallahu berkata, salat itu mempunyai waktu sebagaimana waktu haji. Kerana itu kerjakanlah ia di waktunya masing-masing. Hadis Ibn Hazm. Syarah Muhalla jilid 2 surat 240. Hadis ke-303 lah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala la salata liman lam yusalli as-salata li waqtiha fa salli thumma qra' ma bada laka. Rawi Ibnu Hazm. Hadis ke-303 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada solat bagi orang yang mengerjakan di bukan waktunya. Solatlah dahulu, sesudah itu bacalah lagi Al-Quran seberapa banyak yang kamu kendaki. Hadis Ibnu Hazm. Jadi jangan baca Quran tak solat lagi, solat dululah sampai sudah solat baru baca Quran. Rujuk Mahallah jilid 2 surat 239. Hadis ke-304 an Muhammad bin Sirin qala inna lis-salati waqtan wahidan fa innal ladzi yusalli qabla al-waqti mislu dzalika mislu alladzi yusalli ba'da al-waqti. Rawi Ibnu Hazm. Hadis 304 dari Muhammad bin Sirin menerangkan bahawasanya salat itu punya waktu dan batas-batasannya. Kerana demikian orang yang salat sebelum waktunya sama dengan orang yang salat sudah keluar waktunya. Hadis riwayat Ibnu Hazm. Okey, poin pertama dia hadis ke-300 ya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dia. Siapa tinggal solat asar seperti musnahkan keluarganya dan hartanya. Hadis yang serupa maknanya juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Nasa'i dari jalan Abu Malih, sama lah. Abu Malih berkata, cepatkanlah atau bersegeralah mengerjakan salat asar. Jangan dilambat-lambatkan salat asar. Kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar, gugur binasalah amalannya. Hadis ini menyatakan bahawa apabila seorang tidak mengerjakan salat asar di dalam waktunya, gugur binasalah segala amalannya. Yakni segala kebaikan yang dilakukan pada hari itu, segala musnah habisnya. Okey. Asar ke-301 diberitakan oleh Ibn Hazm. Asar ke-302 diriwayatkan oleh Ibn Hazm. Asar 303 diriwayatkan oleh Ibn Hazm. Asar 304 diriwayatkan oleh Ibn Hazm. Asar-asar ini menegaskan bahawasanya salat mesti dilakukan di waktunya, tidak dibenarkan kita mengerjakan sudah keluar waktunya walaupun dengan nama qada. Ini Ibn Hazm ni pendapatnya gitulah. Tapi riwayat tak tahu kuat setengah mana ni, tak cerita ni.
letih baca. Okay, yang kedua dah, perbahasan kedua. Telah terjadi perbezaan faham dalam soal mengqadakan solat yang ditinggalkan dengan sengaja dengan ta'ammud, dengan sengaja tinggal solat dah. Apakah qada itu berguna bagi orang yang meninggalkan solat? Diterimakah qada sebagai pengganti bagi solat telah ditinggalkannya itu? Ataukah qada itu tidak berguna lagi? Dan mengqadakan solat tidak dapat dihukum sebagai jalan menggantikan solat yang telah ditinggalkan. Terkhilaf ulama lah. Kata Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, Pak mazhab besar, wajib atas orang yang meninggalkan solat dengan sengaja mengqadakannya sesudah keluar waktunya. Itu poin yang utama. Dalam pada itu, beliau-beliau ini tidak menjamin bahawasanya dosa meninggalkan solat telah terhapus pupus sesudah mengerjakan qadanya. Tidak terhapus sama sekali. Dia sengaja tinggal solat. Lepas tu qada, solat zuhur tinggal. Sembahyang waktu asar baru solat zuhur. Dia wajib qada, tapi adakah hapus sama sekali dosa? Tak ada jaminan. Mereka berpendapat bahawa sudah diqadakannya tetap juga atasnya dosa meninggalkan solat tersebut. Jika Allah menghendaki, Allah ampunkan dia, dan jika tidak, Allah nescaya Allah mengazabkannya juga. Abu Hanifah dan Malik berkata, barang siapa meninggalkan satu solat atau berapa solat, hendaklah solat yang ditinggalkan diqada sebelum mengerjakan yang mempunyai waktu sendirinya. Berat lagi. Abu Hanifah nak semayang, Malik kata nak solat lain pun tak boleh. Solat hanya untuk qada lagi. Walaupun habis waktunya untuk qada itu jika solat tinggalkan sebanyak 5 atau kurang. Kena solat qada. Solat yang tinggal. Jika lebih dari itu, barulah dikerjakan yang mempunyai waktu lebih dahulu. Setelah itu, barulah dikerjakan qada. Okey, kata Syaukani, di antara para muhakkikin yang menentang pendapat ulama-ulama, majoriti ulama lah, 4 mazhab yang tersebut ialah Daud, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Qasim, Al-Nasir dan sebahagian dari pengikut-pengikut Asy-Syafi'i ni. Kata Ibn Hazm, orang yang sengaja meninggalkan solat hingga habis waktunya, maka solatnya tak dapat diqadakan lagi. Kerana itu, hendaklah dia membanyakkan kebajikan-kebajikan dan mengerjakan solat-solat sunat sahaja. Semua yang demikian itu dapat memberatkan timbangannya kelak di hari akhirat. Dan hendaklah dia bertaubat dan memohon keampunan dosanya kepada Allah. Tu je dia buat. Nak qada tak boleh dah. Kata Ibn Taymiyah lagi, kalau sengaja lah tak sengaja tu lain. Nabi pun pernah tak sengaja dah. Nabi qada selalulah. Maksud tidak disyariatkan jamuk lagi dah. Kata Ibn Taymiyah, mereka yang membantah pendirian kami, mereka yang mewajibkan qada maksudnya, tidak dapat menunjukkan hujahnya barang sedikit pun yang dapat dipakai dalam medan perdebatan. Kebanyakan mereka mengatakan bahawa qada itu diwajibkan dengan dalil yang lain, dari dalil yang memerintahkan kita mengerjakan perbuatan itu. Atau perintah yang berdiri sendiri. Perintah yang berdiri sendiri itu tidak ada masalah dalam masalah ini. Dalil hak kata Nabi suruh qada sengaja tinggal solat ni tak ada. Hak Nabi sebutnya hak tidur dah, lupa dah. Kami bukan membantah mereka tentang mewajibkan qada itu saja, bahkan kami membantah juga tentang terimanya qada dan tentang sah solat di bukan waktunya. Di bawah ini kami bentangkan hujah kedua golongan ini. Pertama, hujah yang mewajibkan qada. Nabi SAW mewajibkan qada solat yang tinggalkan kerana lupa atau kerana tidur. Tak ada. Padahal orang lupa, orang tidur dan orang yang kerana ada uzur bukanlah orang yang taksir. Orang yang bukan sengaja meninggalkannya. Kerana itu dapat difahami bahawa kewajipan qada atas orang yang memang taksir, sengaja meninggalkannya lebih patut dan lebih utama. Lagi pula kalau solat itu tidak sah di bukan waktunya sendiri, tentulah tidak berguna qada orang tidur dan orang yang lupa. Nabi sendiri juga pernah meninggalkan solat asar dalam peperangan Khandaq. Peperangan Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijrah, Nabi tinggal solat asar. Tak kala itu beliau mengerjakan solat asar yang tinggalkan sedah waktu maghrib tiba. Padahal Nabi SAW meninggalkan asar itu bukan kerana ketiduran dan kerana kelupaan. Itu hujah dia lah. Bukan kerana lupa, bukan kerana tidur ni. Perang Khandaq tu Nabi tinggal solat sampai maghrib tu. Nabi semaya asar ketika maghrib tu bukan kerana lupa tidur. Tapi Nabi qada. Tu hujah kuat lah. Dan Nabi SAW memerintahkan kita mengqada puasa yang dirosakkan dengan ijma'. Kena qada juga . Menurut hukum qiyas, tentulah wajib kita mengqadakan solat yang tinggalkan dengan sengaja. Lagi mudah nak qada ni pada puasa yang Nabi sama ni. Bantahan golongan yang tidak membolehkan qada. Perintah-perintah Allah itu ada dua macam. Pertama, ada yang bebas dari ketentuan waktu. Ada yang terikat dengan waktu. Maka suruhan-suruhan yang terikat dengan waktu itu tidak boleh kita kerjakan di sebarangan waktu.
pekerjaan yang dibatasi waktunya terbahagi dua pula. Pertama, pekerjaan-pekerjaan yang sama besarnya dengan waktunya, yakni yang waktu seluruhnya dihabiskan oleh pekerjaan itu. Seperti puasa, waktunya dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Puasa dikerjakan persis sebanyak waktunya tersebut sahaja. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghabiskan seluruh waktunya, seperti solat. Waktu zuhur umpamanya dari gelincir matahari hinggalah menjadi bayangan suatu sama panjangnya asal. Untuk keperluan solat cukup 5 atau 10 minit sahaja dipakai dari waktu tersebut. Mungkin semaya zuhur ni 2-3 jam lah. Kita semaya 10 minit gitu je, 5 minit 10 minit. Maka mengerjakan pekerjaan yang terbatas waktunya ini menjadi syarat bagi sahnya. Dengan demikian, pekerjaan tersebut dipandang ibadat yang diperintahkan oleh Allah. Jika dikerjakan di luar waktunya, tiadalah dipandang ibadat yang diperintahkan oleh Allah lagi. Tiap-tiap ibadat yang diperintahkan syarak kita kerjakan dalam waktu yang tertentu sahaja. Jika tidak dikerjakan hingga habis waktunya, tak dapatlah dikerjakan lagi sesudah waktunya tersebut. Kerana mengerjakan sesudah waktunya tidak disuruh, maka kita tidak dapat mengerjakan solat Jumaat sesudah keluar waktunya. Juga kita tidak dapat berwukuf di padang Arafah sesudah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Lepas waktu tak boleh nak wukuf. Habis waktu Jumaat tak boleh nak sembahyang Jumaat. Sampai asar dah tak boleh. Allah menyuruh kita solat, berpuasa dan berhaji dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka apabila telah keluar waktunya, tidak ada lagi, kita disuruh mengerjakannya lagi. Allah tidak menyuruh kita mengerjakan salat Jumaat pada hari Sabtu. Tidak menyuruh kita berwukuf pada hari ke-10 Zulhijjah. Sebagaimana Allah tidak memerintahkan kita mengerjakan haji di bulan-bulan yang lain dari bulan-bulan yang telah ditentukan. Tentang hal salat wajib dikerjakan diqada oleh orang yang lupa sesudah teringat, orang yang ketiduran sesudah bangun dari tidur, orang yang beruzuran sesudah hilang uzurnya, orang yang mabuk sudah hilang mabuknya, dan adalah kerana yang demikian itu dikendaki oleh nas dan ijma' yang sahih. Memang ada hadis sungguh dah. Dan Allah merintahkan orang yang sakit mengerjakan puasa sudah sembuh. Allah merintahkan orang musafir mengerjakan puasanya sudah pulang dari perjalanan. Allah memerintahkan orang yang berhaid mengerjakan puasa sebanyak yang tinggalkan dalam berhaid. Gati kena qada ni. Ada dalilnya. Allah telah membolehkan kita mengumpulkan dua solat dalam satu waktu disebabkan halangan sakit, safar, musafir atau kerana kebimbangan. Itu pun ada dalil. Tentang kebolehan mentakhirkan solat ke waktu yang lain hanya dibolehkan bagi orang yang berhalangan saja. Tidak boleh bagi orang yang tidak berhalangan. Di antara dalil yang menetapkan bahawa syarat sah suatu solat wajib ditunaikan dalam waktunya, iaitu mengerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam waktu dia dah. Nah, dalam waktu yang telah ditentukan, walaupun kita tidak sanggup memenuhi segala syarat-syaratnya lain. Syarat sah solat ni paling kurang dalam waktunya. Keluar waktu tak sah lah. Ikut zahir kaedah dia. Manakah yang disuruh oleh Allah? Solat yang dikerjakan sebagai ganti itukah atau solat telah kita tinggalkan? Nah, jika dikatakan demikian dikerjakan itu sebagai ganti yang diperintahkan oleh Allah, tentulah mereka yang meninggalkan solat tidak disebut durhaka. Kerana ia telah mengerjakan disuruh oleh Allah, dan tentulah dia tidak berdosa dah. Bahkan tidak tercela meninggalkan solat hingga habis waktunya. Baru sah solat ni. Jika dikatakan bukan sebagai ganti yang disuruh, maka dapatlah kita jawab sebagaimana tuan-tuan menyuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ada nak ganti benda yang suruh. Buat pekerjaan Allah tak suruh pula. Macam mana dah? Abu Bakar Siddiq berkata bahawasanya Allah SWT mempunyai haknya di siang hari yang dia tidak menerimanya jika dikerjakan di malam hari. Dan punya hak dinya di malam hari yang dia tidak menerimanya jika dikerjakan di siang hari. Paling kurangnya solat. Dalam masalah ini Umar, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, Ibn Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad, Huzail Al-Aqili, Muhammad bin Sirin, Mitraf bin Abdullah dan Umar bin Abdul Aziz sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hujahnya mewajibkan qada dah. Ada lagi hujahnya. Tak ada dah dah. Mereka berkata, empat mazhab besar ni nak. Mereka berkata bahawasanya solat qada itu dipandang sebagai ganti dan melepaskan tanggungjawab mereka lah. Mereka berkata bahawa nisyan yang terdapat dalam hadis yang menerangkan bahawa siapa menisyankan solat, melupakan solat, teringat lupa dah, hendaklah dikerjakan di ketika teringat ni.
Menurut bahasa Arab diartikan dengan meninggalkan sesuatu lantaran sengaja juga dipanggil nisyan juga. Kerana demikian dapatlah diartikan perkataan barang siapa menisyankan solat, melupakan solat ni hendaklah dikerjakan di kala ingatnya. Dengan barang siapa meninggalkan solat dengan lupa atau sengaja, hendaklah ia dikerjakan di kala teringat. Kalau sedar dia bertaubat ke apa gitulah. Jadi kalau teringat pun luah, nisyan tu, lupa tu dengan maksud luah dah. Tinggal sengaja pun masuk nisyan juga. Okey, bantahan golongan yang tidak membenarkan qada. Kata nisyan dalam Al-Quran dipakai dengan dua erti. Pertama, nisyanu tarqi, sengaja dilupakan. Yang kedua, nisyanu sahwi, tidak sengaja dilupakan. Lupa tu tak sengaja dah. Akan tetapi memaknakan nisyan dalam hadis tersebut dengan sengaja dilupakan ditolak oleh 4 alasan ini. Kata tak? Pertama, hadis yang mengatakan hendaklah dimengerjakan di kala teringat. Perkataan ini dengan tegas menyatakan bahawa lupa yang dikehendaki oleh hadis tersebut ialah lupa kerana lalai. Bukan kerana sengaja dilupakan. Jadi meninggalkan solat kerana terlalai, bukan kerana sengaja. Poin kedua dia. Dalam hadis ini terdapat perkataan, itulah kafarahnya. Mengerjakan di kala ketika teringat tu. Maka orang yang dengan sengaja meninggalkan salat tak ada jalan baginya menutup dosanya itu selain dari bertaubat. Orang lupa, orang tertidur ke apa ni, dia tak khabar, dia tak berdosa pun . Kafarah denda je solat selalu, habislah. Tapi kalau orang sengaja tinggal solat, dia tak padan ikut hadis ni, dia kena taubat pula . Poin ketiga, Nabi SAW membandingkan orang nasi, orang yang lupa dalam hadis ini dengan orang yang tidur. Maka jika diartikan nasi di hadis ini dengan orang yang sengaja melupakan solat tu, tiadalah patut dibandingkan dengan orang tidur . Orang tidur ni memang tak sedar apa. Maksudnya nasi lupa dengan tak sengaja . Yang keempat, kata nasi, pelupa atau lupa dalam lafaz hadis semuanya diartikan dengan sahih orang yang lupa kerana lalai. Atau orang meninggalkan sesuatu lantaran kelalaiannya, lantaran tidak teringat. Bukan sengaja . Mengingat hal ini semuanya tidaklah dapat memasukkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ke dalam golongan orang yang meninggalkan solat lantaran kelupaan atau ketiduran. Tak sama. Ya. Okay, jawapan orang yang mewajibkan qada dah. Jawapan lagi dah. Kami mewajibkan qada adalah kerana mengingat sabda Nabi SAW. Fadainullahi ahaqqu bi ayyuqda. Hutang pada Allah lebih patut, lebih wajar dibayar. Hadis ini memberikan pengertian wajib mengqadakan solat yang tinggalkan dengan sengaja kerana telah menjadi hutang. Okey, penolakan pihak pembantah. Hadis yang disebut di atas mengenai orang yang berhalangan sahaja. Nabi menyabdakan hadis tersebut berkenaan dengan soal nazar mutlak. Nazar tidak ditentukan waktu dan tidak diberikan syarat. Tidak bersyarat lah. Nazar tu. Ringkasnya, ibadah-ibadah diperintahkan kita mengqadakannya oleh hadis ni ialah hanyalah ibadah-ibadah yang waktunya tak ditentukan secara jelas. Bukan ibadah yang ditentukan waktunya, yang terbatas, yang berpangkal waktunya dan berpenghujung waktunya. Okey, poin ketiga. Hujah mereka yang mewajibkan qada dan bantahan pihak yang tidak membenarkan qada itu masih banyak lagi dah segi dalil kitab-kitab besar . Keterangan-keterangan tersebut dapat ditelaah dalam kitab-kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, Al-Muhalla Ibn Hazm, Fatwa Ibn Taymiyah dan As-Salah wa Ahkamu Tarikiha oleh Ibn Qayyim. Kesimpulannya, menurut pentahqiqan kami bahawa pihak yang mewajibkan qada solat yang tinggalkan dengan sengaja tiada mempunyai dalil yang khusus yang dapat dikemukakan dalam munadarah. Selain dari hadis fadainullahi ahaqqu bi ayyuqda, hutang pada Allah lebih wajib diqadakan. Waktu paling kuatlah. Kelemahan hujah pihak yang mewajibkan qada diakui sendiri oleh seorang ulama Syafi'i yang terkenal, iaitu Ibnu Daqiq al-Aid. Ibnu Daqiq pun kata, tak kuat ni lah. Beliau ini membantah sebahagian dalil-dalil yang dibawa oleh pihak yang mewajibkan qada itu. Lantaran demikian tertolaklah perkataan Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang berbunyi, orang yang tidak mewajibkan qada atas mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja salah dan bodoh. Berat Nawawi dah. Nawawi dalam perkara ini terpengaruh perasaannya oleh mazhab dan kebesaran derajat pemuka-pemuka mazhab yang mewajibkan qada atas orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tersebut. Tak wajib qada ni beratlah Imam Nawawi marah tengok ni. Pendapat tersebut dah. Al-Muqbili dalam syarah Al-Manar, bukan Al-Manar Rasyid Ridha lah, Syed Ridha berkata, mewajibkan qada solat atas orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tiada sedikit pun berdasarkan dalil. Ini kata kita, mengingatkan orang yang di atas, maka kami berpendapat bahawa solat yang ditinggalkan dengan sengaja tiada dibenarkan mengqadanya.
Dan qada itu tidak berfungsi sebagai solat yang tinggalkan. Telah nak ganti lah. Maka bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja, tidak ada solat pengganti bagi mereka. Bila meninggalkan solat dengan sengaja, maka dosa besar atas dirinya. Tak ada jalan lain menghapuskan dosa itu dari jiwanya, melainkan dengan taubat nasuha. Dan banyak-banyak mengerjakan amal ibadah yang sunat-sunat. Lantaran demikian, janganlah bermudah-mudahan dalam soal meninggalkan solat. Ulama-ulama yang mewajibkan qada dan menyuruh mengqadakannya tidak berani menjamin terlepas dari dosa meninggalkan solat tersebut. Kalau dia sengaja tinggal, dia pun solat di luar waktu pun tak tahu apa dosa atau tidak dia. Tak ada jaminan. Wahai umat Islam, janganlah anda meninggalkan solat selama anda masih ingin bernama orang Islam. Kerana solat itulah tanda keislamanmu yang nyata atau syiar Islam yang amat dipentingkan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, masalah ke-152 dah. Okey, perbahasan ni kita Al-Muntaqah juz 1 muka 236, An-Nawawi juz 2 muka 1234. Syarah Muhalla juz 2 muka 235, 236, 237, As-Salah halaman 62, Ihkamul Ahkam juz 2 muka 52 hingga 758. Masalah ke-152 menyuruh anak-anak kecil solat untuk membiasakannya. Hadis ke-305 an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah li 7 sinin wadribuhum 'alaiha li 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan solat dikala mereka berumur 7 tahun. 7 tahun kena ajar, wajib ajar solat. Dan pukullah mereka kerana tidak mengerjakan solat tu dikala mereka telah berumur 10 tahun. 10 tahun ke atas boleh godel, boleh rotan. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Tak pisah dah. Laki perempuan pisah dengan mak, ayah mak pun pisah dah. Lain-lain bilik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis ke-305. Kata An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, sanad hadis ini hasan. Menurut At-Tirmizi hasan sahih. Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari jalan Abdullah ibn Amr ibn As. Hadis ini menyatakan bahawa apabila anak-anak kita telah berumur 7 tahun, hendaklah kita perintahkan mereka mengerjakan solat. Dan apabila mereka belum mahu mengerjakan solat, setelah mereka berumur 10 tahun, hendaklah diperintahkan dengan keras. Dengan memukulnya jika mereka tidak mahu atau enggan solat. Okey, poin kedua. Kata Syirazi dalam Muhadzab, tidak ada suruhan atas seorang yang tidak wajib mengerjakan solat selain terhadap anak-anak kecil. Kata An-Nawawi, orang yang tidak dibebani kewajipan solat, tiada diperintahkan kita menyuruhnya untuk mengerjakan solat. Kata Syirazi dalam Syarah Muhadzab. Jadi dia kecil ni tak wajib. Kita tak boleh nak paksa. Baik dengan dasar wajib maupun dengan dasar sunat. Kecuali kepada anak-anak kecil, lelaki dan perempuan. Anak kecil yang telah sampai umur 7 tahun, jika memayis, disuruh atas dasar sunat mengerjakan solat. Dan jika mereka telah berumur 10 tahun, wajiblah diperintahkan kepada mereka mengerjakan solat. Dan dipukul jika mereka enggan mengerjakan solat. Dari umur 7 tahun tu sunat suruh. Tak wajib. Hak umur 10 tahun tu baru wajib dah. Itu kata Imam Nawawi dah. Jadi kita tak boleh paksa. Puasa tak boleh paksa ni. Puasa tak boleh paksa. Boleh ajar tapi tidak solat. Solat ni mesti 7 tahun 10 tahun. Negara dia. Puasa ni boleh galakkan saja tapi tak boleh nak pukul pun dah. Itu tidak seperti solat. Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i berpendapat demikian adalah kerana mengingatkan firman Allah Ta'ala dan perintahkanlah ahlimu bersolat dan bersabarlah kamu atas kesukaran-kesukaran yang kamu hadapi kerananya. Surah ke-20 surah Taha. Jadi ma'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Gana gitulah nak. Perintahkan ahli keluargamu bersolat dan sabarlah kamu atas kesukaran-kesukaran yang kamu hadapi kerananya. Kalau suruh solatnya. Dan firman Allah SWT, wahai segala mereka yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Gitulah. Waquduhan nasul hijarah. Jadi kita kena pelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Saat antaranya dengan suruh solat. Surah At-Tahrim. Surah ke-6 dah. Ayat ke-6 ke mana? Gitulah. Nabi SAW bersabda dan bahawasanya untuk anak-anakmu ada hak yang wajib kamu tunaikan, hanya Muslim. Jadi ada kewajipan ibu bapa ke atas anak itu, suruh solat. Paling nombor 1 dah. Kata Syafi'i dalam Mukhtasar.
Lazim wajiblah atas ibu bapa mendidik anak-anaknya dan memberikan pelajaran yang berkenaan dengan taharah dan solat. Bahkan wajib mendera mereka jika enggan menuruti bila mereka telah memayis. Wajib awal-awal lagi mukhtasarnya. Nawawi kata umur 7 tahun tak wajib, sunatnya. 10 tahun wajibnya. Memayis ni umur 7 tahun. Kata pengikut-pengikut Syafi'i, hendaklah para wali orang tua memerintahkan pada anak-anak menghadiri jemaah solat dan menerangkan kepada mereka hukum-hukum agama yang mesti mereka kerjakan. Sebagaimana wajib atas para wali orang tua memberi pengertian pada anak-anaknya tentang keharaman arak, berdusta, haram mengumpat dan sebagainya. Kata Ar-Rafi'i, ibu bapa ditekankan untuk memberikan pelajaran taharah, solat dan undang-undang syariat kepada anak-anaknya. Sedang anak-anak itu berumur 7 tahun dan memukul mereka jika telah berumur 10 tahun jika enggan menuruti. Biaya belajar diambil dari harta si anak jika dia berharta dan dipikulkan ke atas ayah jika anak itu tidak berharta. Dan jika tidak ada ayah, belanjanya itu dipikul oleh ibunya. Jika sang anak tidak mempunyai wali, kewajipan tersebut ini dilaksanakan oleh negara, oleh qadi umpamanya dah, anak yatim apa dah. Jumhur ulama juga berpendapat sedemikian dalam hal ini. Kata pengarang Ad-Durrul Mukhtar, tidak ada wajib solat atas orang-orang yang belum mukallaf. Walaupun diperintahkan oleh para wali memukul anaknya yang telah berumur 10 tahun disebabkan enggan mengerjakan solat. Pukulan itu haruslah dengan tangan, janganlah dengan kayu dah. Pukul dengan tangan, kata jangan rotai kayu ke apalah. Jadi ada kata boleh dah, tapi mendidiklah, bukanlah wajib sebenar bagi budak tu. Balik ni 10 tahun dah lagi dah. 11, 12, kata 1, 13 tahun gitu baru balik dah. Masa tu jadi wajib. Masa ni budak tu tetap wajib lagi, tapi kita perintah awal-awal supaya dia masuk balik tu dalam keadaan biasa dia solat. Poin ketiga, atas anak kecil memang tidak dihadapkan suatu perintah agama baik berdasarkan wajib ataupun berdasarkan sunat. Khitab di atas ini dihadapkan pada para wali dia. Anak tu tidak wajib, tidak sunat ke apa, jadi kita ibu bapa wajib. Gunanya untuk membiasakan anak-anak itu mengerjakan solat sejak dari sebelum mukallaf lagi. Apabila telah dibiasakan sejari dari kecil, maka tidak menjadi berat baginya untuk mengerjakannya sudah besar, sudah balik dia. Rujak Al-Muntaqa jilid 1 muka 199, Al-Alta jilid 1 muka 377, Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 3 muka 10-11, Hasyiah Radul Mukhtar jilid 1 muka 245 hingga 246, Sunan Abi Daud jilid 1 muka 145, Sunan Tirmizi jilid 1 muka 83. Okey, masalah ke-103. Tidak ada sanksi, tidak ada hukuman terhadap solat yang tinggalkan semasa kafir sesudah masuk Islam. Tidak ada kena qada semula qada masuk Islam, tidak ada. Hadis ke-306, an Amr bin Al-As radhiyallahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu yajubbu ma qablahu. Al-islamu yajubbu ma qablahu, rawahu Ahmad. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Islam itu menghilangkan, memutuskan segala apa yang diperbuat sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. 307 dah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu qala qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah qala man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. Rawahu Muslim. Hadis ke-37 dari Ibn Mas'ud radhiyallahu berkata, kami para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kami diseksa dengan sebab amalan-amalan kami di masa jahiliah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa berlaku baik melaksanakan tugas kewajipan dengan sempurna dalam Islam, dia tiada diseksa lantaran perbuatan-perbuatannya di masa jahiliah. Dan barang siapa berlaku jahat dalam Islam, diseksalah dia lantaran perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dalam Islam dan di masa jahiliah. Dia nak Muslim dua. Jadi kalau dia bunuh orang masa Islam, dosa dia masa kafir dia pun bawa sekali. Kalau bertaubat sungguh, dosa-dosa sebelum Islam tu tidak dibawa ke dalam Islam dan dia tak buat dosa yang sama, tak boleh dah sama dah. Ta'liq Al-Muntaqa jadi 1 muka 200. Okey, poin perbahasan pertama. Hadis ke-306 juga diriwayatkan oleh Tabrani dari Amr dan oleh Sa'ad dari Jubair bin Mut'im. Hadis ini diriwayatkan Muslim dengan bunyi, apakah kamu tidak mengetahui bahawa Islam itu meruntuhkan segala apa yang diperbuat sebelumnya dan bahawa hijrah itu meruntuhkan segala apa yang dilakukan sebelumnya, menghapuskan dosa sebelumnya. Masuk Islam, habis dosa masa kafir dihapuskan. Hadis ini menyatakan bahawa segala kesalahan yang dikerjakan sewaktu masa kafir dihilangkan oleh kerana masuk Islam. Masuk Islam apa dosa.
Hadis ke-37 menyatakan bahawa apabila seorang telah masuk Islam dan berlaku baik dalam Islam, yakni tidak mengerjakan maksiat, diampunilah segala dosa yang diperbuat di masa kekafirannya. Tetapi kalau dalam Islam pun dia masih berbuat jahat, mencuri, merampok, berzina, membunuh orang apa tak, maka segala dosa yang baik yang terdahulu maupun yang kemudian dihisap juga dan dia disiksa kerananya lagi lah. Tak terhapus dosa sebab dia tak bertaubat lah. Poin kedua, kata An-Nawawi, segala kesalahan orang sewaktu masih dalam keadaan kekafiran dimaafkan jika dia memasuk Islam, dan segala kebajikan yang diperbuat dalam kekafirannya diberikan pahala dah. Buat benda baik, masuk kafir masih diberi pahala lagi dah. Kata Al-Mazari, kebajikan orang kafir tidak dihargai. Di kafir tak dihargai, masuk Islam dulu baru dihargai. Pendapat ini dibenarkan oleh Qadiyat. Kata pengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, pendapat Al-Mazari dipandang dhaif oleh An-Nawawi. Jadi kata kebajikan kafir masuk menyebut ke Islam tu kata Imam Nawawi tak kuat dah. Kata Syafi'i, kafir murtad orang kufur lantaran kekeluaran Islam, jika dia kembali memeluk agama Islam tidak dilepaskan dari kewajipan-kewajipan yang ditinggalkan selama kekafirannya itu. Yang qada semula lah, solat-solat dia masa kafir ni. Puasa-puasa yang tinggal masa kafir. Tegasnya, solat-solat yang tinggalkan selama kekafirannya itu disuruh mengqadakannya semula. Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya berpendapat bahawa segala solat wajib yang ditinggalkan selama murtadnya tidak wajib diqadakan, kerana orang murtad dalam masa murtadnya dihukum sama dengan kafir. Itu kata Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ramai lah majoriti ulama kata masa murtad je tak perlu qada dah. Timbul masalah orang yang tinggal lama masanya muda tu, ada kata kafir tu tak perlu qada. Ni lah juga dah. Kalau tinggal 2-3 hari, seminggu 2 ni boleh. Tu tak ada masalah. Hak tinggal lama, bertahun-tahun masanya muda, masa tu mungkin tak ada kafir. Wallahu a'lam. Okey, poin ketiga. Hadis ke-36 menunjukkan mutlak, yakni dengan Islam terhapus segala dosa-dosa yang telah diperbuat di masa jahiliah atau di masa masih kafir dengan tanpa syarat. Ikut hadis 36. Hadis ke-37 pula mensyaratkan hilangnya terhadap terhapusnya dosa, segala dosa yang diperbuat di masa kekafirannya dengan berlaku baik dalam Islam. Juga segala kebajikan dilakukan dalam masa kekafirannya akan mendapatkan pahala lagi. Dia tak hilang pahala dia masa buat baik, semasa kafir dia. Mengingatkan hadis Hakim Ibn Hazm yang dijeratkan oleh Muslim. Hakim bertanya, betapa pendapat Tuhan ya Rasulullah tentang pekerjaan baik yang saya lakukan dalam masa jahiliah, apakah mendapatkan pahala juga? Nabi menjawab, engkau pemeluk Islam berdasarkan kepada kebajikan yang engkau telah kerjakan di masa jahiliah tersebut. Di masa Islam dengan berkat kebaikan dia. Jadi mudah untuk masuk Islam kerana kebaikan yang buat masa sebelumnya masuk Islam. Mungkin ada pahala, ada keberkatan, ada kebaikan lagi masa dia kafir yang tapi dia melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Itulah beberapa perkara kita bahas. Itu pertama hak panjang yang kita bincang tadi. Siksaan yang dijatuhkan ke atas mereka meninggalkan solat dan kedudukan orang yang hanya membaca syahadat tapi tak solat. Perbincangan panjang. Hakikat iman kufur. 151 meninggalkan solat dengan sengaja. Macam mana hukumnya? Boleh qada tak boleh qada dah. Masalah ke-102 menyuruh anak-anak kecil untuk solat untuk membiasakannya. Secara umumnya 7 tahun sunat, 10 tahun wajib. Suruh anak solat. Masalah ke-103 tidak ada hukuman terhadap solat yang tinggalkan semasa kafir sudah masuk Islam. Masa kafir tak wajib qada. Wallahu a'lam habislah bab tersebut. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.